Tak tahu, dah buka tanya. Jangan fikir tu. Tapi semua benda yang keluar, kubur dan dubur, semua batal. Ada satu benda je keluar yang tak batal. Yang kedua, hilang akal. Bukan apa, kalau saya bagi tuan-tuan, dia senang lupa. Kalau saya cakap ni, dengan kadang lama nanti dia lupa. Kalau saya tangguh nanti kan tuan-tuan tanya ke orang, mungkin tuan-tuan lama sikit ingat. Itulah ya. Yang kedua, hilang ingatan. Ya, batal wudu. Maknanya hilang ingatan ya dengan sebab gila. Ada setengah jemaah kita di Mekah nanti, ada juga yang gila, yang nyanyuk on off. Dia nyanyuk, lepas tu dia okey balik. Dia nyanyuk, okey balik. Jadi begini, hilang ikatan ni bermakna dia batal wudu. Setelah dia berwudu, dia pun datang dia punya bila tersebut, maka dia batal, kena tak boleh terus pergi tawaf dan sebagainya, kena buat semula balik semula ya. Jadi yang pengiring ni kena pastikan ya, memang berat tugas pada pengiring ni. Kemudian pengsan ya, pengsan. Kalau berlaku pengsan, lepas berwudu pengsan, maka batal. Mabuk dengan minum arak ke, dia lepas berwudu dia minum satu minuman, ingatkan minuman biasa tapi dia minuman keras. Jadi dia terminum ataupun dia sengaja minum, batal wudu itu ya. Kemudian pitam, pengsan sama ya, ataupun tidur yang tidak tetap kedudukan punggung je. Punggung kita ni ada dua papan, papan kanan, papan kiri. Jadi tuan-tuan, kalau kita duduk, kita tidur dalam keadaan papan kanan dan kiri itu dia diam di atas lantai, tertutup lubang dubur kita ni, dia dikunci oleh kita duduk diam di atas, ya, duduk bersila tu, bermakna kita punya wudu pada ketika tersebut tidak terbatal. Kalau sekiranya kunci dua-dua papan ni terbuka satu, dia tidur tu sebelah kaki dia ke atas, sebelah lagi diam ya, jadi dia terangkat sebelah tu, papan sebelah gini, jadi angin boleh keluar, maka dia tidur tersebut terbatal ya. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan tidak berlapik. Ini kita bincangkan ya. Jadi tiga perkara. Yang keempat, menyentuh kemaluan kubur dan dubur. Ya, menyentuh kemaluan kubur dan dubur dengan tapak tangan. Pegang dengan tapak tangan. Tapak tangan ni ialah benda yang bersentuhan di antara dua tangan kita. Jadi tuan-tuan, tapak tangan ni ialah pada keseluruhan perut tapak tangan kita, dan satu garisan saja pada setiap jari jemari kita. Jadi itu namanya batinu yadain, dua tapak tangan ya. Jadi dua tapak tangan ni tuan-tuan, kalau kita sentuh kemaluan, kita pegang, kita tunjuk dan sentuh, maka terbatal ya. Kubul, kemaluan hadapan, dan kemaluan di belakang ialah ya pada kawasan yang berkedut-kedut tu ya, bukan berpunggung tapi tempat yang keluar najis itu ya. Itu kawasan yang merah menyala tu, yang itu kalau kita sentuh batal wudunya ya. Dipanggil sebagai halaqah dubur, dipanggil halaqah ya, bulatan. Macam kita duduk dalam buat tadarus Al-Quran tu ada halaqah ya. Jadi halaqah tu tersentuh terbatal. Jadi 4 perkara yang membatalkan wudu, dan ini dianggap perkara yang penting lah, penting sangat-sangat. Sebab dalam kelakuan ibadah kita, kita kena tahu satu-satunya rukun. Contohnya tuan-tuan, semayang. Kalau kita bicarakan tentang semayang sekejap lagi, solat, kita kena tahu rukun solat, perkara yang batalkan solat. Kalau kita tengok pada wudu ni kita kena tahu apa rukun wudu nak jadi sah, dan perkara yang batal wudu apa dia. Jadi semua perkara ni dia berkait apa ya. Kemudian wudu semasa di tanah suci berkenaan sentuhan kulit lelaki dan perempuan. Sentuhan ini berlaku tuan-tuan. Jadi kita dah bicarakan hukum asalnya, bersentuhan lelaki dengan perempuan yang halal nikah atau ajnabi tanpa lapik batal wudunya. Ini pandangan hukum asal. Tetapi dalam kes rukhsah, darurah, masyaqqah dan hajat, jadi oleh itu boleh beralih kepada pandangan mazhab Asy-Syafi'i yang masyhur kepada pandangan yang marjuh. Pandangan yang kedua, nombor 2. Pandangan yang kedua ini iaitu tidak batal wudunya jika berlaku persentuhan kulit lelaki dan perempuan tanpa syahwat, tak ada rasa karan, syahwat itu tidak berlaku,
dalam masyaqqah ya ataupun hajat seperti kesesakan di tempat tawaf. Tuan-tuan, kalau sekiranya tidak ada syahwat tidak batal. Tetapi kalau sekiranya jenis orang yang memang dia senang, sensitif dia punya kulit dia, orang lelaki, dia pergi tawaf, dia kena siapa-siapa pun dia rasa lain macam. Dia sentuh aja, dia tak kenal pun mamat tu, dia pun tak tengok apa semua, tiba-tiba kena saja pada orang perempuan, dia rasa lain macam, maka terbatal wudunya kerana syaratnya tidak ada syahwat. Dia punya kuncinya ialah syahwat itu penentu kepada kesahan sahnya wudu tersebut ya. Kalau tidak batal. Dan keputusan ini sebenarnya bukan diambil oleh seorang, dua orang, tiga orang. Keputusan ini telah diputuskan pada muzakarah haji kebangsaan pada kali 21 dan ke-22. Ramai ni, jumlahnya dalam 400 orang satu muzakarah. Dua tu kira-kira dalam 800 jemaah orang yang pergi ke sana ya. Pendapat ini diguna pakai tuan-tuan berkenaan dengan sentuhan tidak batal wudu ini bermula daripada keluar bangunan penginapan sehingga balik ya, ketika balik daripada Masjidil Haram. Jadi pergi dan balik itu daripada hotel pergi Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram habis ibadah apa semua dan perjalanan balik itu sampai ke pintu hotel tersebut juga. Jadi itu dia ya. Kalau turun lift sentuh lagi suami isteri apa semua tak boleh dah, tak boleh, batal-batal. Dia keluar pintu tersebut baru dianggap begitu ya. Yang kedua, ketika berada dalam keadaan masyaqqah, kesukaran seperti naiki pesawat, naik bas dan tempoh umrah dan haji sahaja, sah diguna pakai untuk tawaf dan sebagainya selagi wuduk tidak terbatal mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jangan tuan-tuan pakai habis semua perkara batal tadi boleh guna belaka. Dia sampai keluar angin pada kubur dan dubur pun dia kata kita pakai pandangan Imam Syafi'i nombor 2. Sebenarnya pandangan Imam Syafi'i nombor 2 tu hanya pada sentuhan kulit lelaki perempuan saja. Pada perkara yang nombor 3 tu saja. Nombor 1, nombor 2, nombor 4 tak ada khilaf. Tuan-tuan jangan pula pegang menyentuh kemaluan. Dia kata kita ikut pandangan mazhab Syafi'i. Dia Syafi'i rupanya tersasar. Itu pun pada nombor 3 ini sentuhan kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram dengan tidak berlapis ini dengan panduannya syahwat. Ya, syahwat itu. Jadi ya sebab itu dia kata di sini kalau sekiranya bertembung sentuh kulit lelaki kulit perempuan tak ada syahwat, maknanya wudunya masih berpegangan. Tiba-tiba dia keluar terkentut masa rokok. Jadi dia pun tengah rokok tu fikir tu, aku ni batal ke tak batal? Confirm batal. Sebab yang ini tak ada khilaf. Terkentut ke, sengaja kentut ke apa ke, batal automatik ya. Kerana nombor 1, nombor 2 dan nombor 4 dia berjalan macam biasa. Okey, kemudian kes yang kedua tuan-tuan ialah tayamum. Tayamum ni saya kira tahun lepas tidak ada jemaah yang terlibat yang menggunakan tayamum. Walau macam mana pun kita akan ulang kajilah apa yang kita belajar tayamum. Tayamum ni musafir satu tuan-tuan. Nak tayamum ni kalau ada jam, ada cincin, wajib buka ke biar? Kena buka. Ya, mesti buka. Jadi cincin kena buka bagi tangan semua penuh. Maknanya boleh sampai debu ke semua anggota. Kena tidak ada benda penghalang di antara tayamum. Jadi kalau kita tengok semua anggota tayamum ni ada berapa banyak tuan? Anggota tayamum ni ada 3. 2. Muka dengan tangan saja. Ya. Kalau seseorang itu dia malam mimpi berhadas besar, besok nak semayang di tanah haram ni, tengok-tengok air buka-buka tak ada, sudah kacau, nak pergi semayang. Jadi nak ambil semayang tak ada, dia pun debu di bawah hotel tu penuh. Ada jemaah kita yang dulu cerita dulu boleh ya. Dia tayamum tak tahu 2 anggota ni, dia tu bertayamum muka dengan tangan dia berguling habis. Dia macam mandi. Dia ibarat kata tayamum ni macam guna debu, kena seluruh badan kena sampai debu sebab berhadas besar, mandi wajib. Jadi tuan-tuan, sama ada nak mandi wajib, sama ada nak berwuduk, nak mengangkat hadas kecil atau hadas besar, tayamum hanya
2 anggota sahaja, tak ada 3. Ya, macam kita belajar haji ni ada berapa? Ada 3, tak ada 4. 3 saja, haji ifrad, haji tamattu', haji qiran. 4 ni tak ada. Jadi 3 saja. Jadi untuk tayamum ni anggotanya saja 2. Muka dan tangan, ya. Jadi itu dia punya perkara, ya. Ya. Tangan yang bersimin nanti lepas ni ada. Yang bersimin ni ada banyak berlaku di muka, ya. Jadi tuan-tuan, tayamum ini menyapu debu tanah yang bersih. Tanah tu dia tanah debu, ya, yang bersih. Debu ni tuan-tuan, dia macam air juga. Dia ada debu mutlak, ada air mutlak, ada debu mustamal, ada air mustamal. Kalau dah guna debu tu, dianggap debu tu macam sama macam air yang mustamal. Jangan gunalah tempat tu, kena guna tempat lain. Debu yang bersih, yang mutlak ke kawasan muka dan kedua-dua tapak tangan sampai ke siku menggunakan debu yang suci. Beberapa syarat sebagai ganti kepada wuduk atau mandi wajib. Disebut dah tu. Wuduk pun guna gantian dan mandi wajib pun gantian juga dia, ya. Jadi tuan-tuan, tayamum ni dia niatnya berbeza. Niat bagi tayamum dia bukan sahaja aku bertayamum kerana Allah Ta'ala, bukan. Dia tayamum ini dia sebagai satu cara penyelesaian nak menggantikan wuduk, ya. Jadi tuan-tuan, nak ambil tayamum ni sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan apa? Kita nak buat apa? Kalau katakan kita nak bertayamum tu, nak semayang, kita kena niat masa debu sampai ke muka, masa kita sapu ni, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat. Habis saja solat, batal. Lepas tu nak pergi tayamum. Tayamum lain untuk tawaf pula. Satu tayamum, satu ibadah. Dia punya formula dia, tuan. Sebab tu tayamum ni dia bukan macam wuduk. Wuduk ini memang dikuasa air ni power, dia ada power lebih. Dan air ni pula kalau dia terkumpul 2 qalah, dia punya power lain daripada air yang kurang 2 qalah. Ya, jadi beza-bezaan itu memang berlaku. Jadi debu tanah ni dia tidak mencapai tahap power macam air tersebut, ya. Satu wuduk, satu tayamum untuk satu ibadah sahaja, ya. Satu fardu saja. Okey. Kemudian keuzuran yang mengizinkan tayamum, ketiadaan air ada tapi sakit dan sebagainya. Okey, syarat-syarat tayamum. Saya nak cerita ni tuan-tuan, nanti saya akan kaitkan bagi jemaah yang jarang jumpa tayamum di sana, tetapi ada jemaah yang daimul hadas. Orang yang selalu berhadas, dia punya kemaluan kencingnya dia tak boleh kontrol. Dia menitik aja selalu. Dedas. Sul-sul baul nama dia. Ataupun ada yang kentut air ni keluar saja. Tak boleh kontrol. Jenis orang gini pun ada. Ada yang sul-sul mazi, dia keluar air mazi je, macam air likat. Dia macam bergetar saja. Kalau berjalan tu kena daun-daun mikul dia. Dia lekat kan. Zaman dulu tak ada spandau pun, tak ada pakai dalam, tak ada. Jadi dia jalan gitu. Ada yang sul-sul, ya, dan sebagainya lah. Jadi itu yang berlaku, dia tak boleh kontrol. Jadi bila tak boleh kontrol ni, dia hukum dia persis macam tayamum ni juga, ya. Jadi saya nak beritahu syarat-syarat tayamum ni. Nombor 1, nak mengambil tayamum pastikan masuk waktu untuk solat fardu tersebut. Contohnya kalau nak gunakan solat fardu zuhur nanti, kita tak boleh guna, kita sakit contohnya. Ya, kita nak berwuduk, kita nak ambil wuduk, kita nak, tak boleh, kita bertayamum. Bertayamum, nak tayamum sekarang untuk ambil waktu zuhur boleh tak? Jawapannya tak boleh. Dah masuk azan berkumandang, dah masuk waktu, walaupun tak habis lagi azan. Azan Allahu Akbar, dah boleh dah tayamum. Tak payah tunggu sampai habis. Tunggu sampai habis, tak payah tunggu. Maknanya dah masuk saja waktu untuk azan, untuk waktu tersebut, boleh terus kita nak bertayamum. Jadi nombor 1, sudah masuk waktu solat fardu tersebut, baru kita bertayamum. Yang kedua, tidak mendapat air setelah berusaha mencari air. Jadi kalau tak ada air, ya, pada tempat tersebut dah cari, dah usaha, dah apa semua. Kalau zaman dulu dia nak cari air ni, had mana? Hadnya ambil busur panah. Mana busur panah tu pergi, sampai di mana, di situlah had yang perlu kita tenung cari mana kawasan tu. Maknanya boleh pergilah, dia kira-kira dalam paling jauh pun 1 kilometer lebih kurang.
satu kanan kiri dan sebagainya cari air dulu. Kalau tak ada, gunalah tayamum. Jadi ya, yang ketiga dengan debu yang suci. Nak tayamum ni dengan debu yang suci. Ya, tak boleh debu yang mustamal yang dah guna, kita dah tepuk, ataupun debu yang dipanggil mutanajis. Debu yang duduk di tepi-tepi kumpulan najis tahi kucing contohnya. Dia dah berak di situ, kemudian dia dah ada berdebu-debu sikit, situ jangan kita duduk carilah. Itu namanya debu yang mutanajis, yang ada najis dah dekat. Ya. Jadi cari yang debu yang suci. Kita tuan-tuan mudah aja sebenarnya kalau berlaku. Tuan-tuan mungkin ada ramai yang tak pernah tayamum. Ya. Tuan-tuan balik rumah kalau kata ada contohnya sekarang ni ada orang yang operate mata, dia tak boleh guna air. Jadi semayang kena tayamum. Ya, dia nak rokok, tak boleh, mata tak boleh rendah daripada jantung dan sebagainya, dia boleh semayang hidup. Semayang dalam tempoh 2 bulan tu kena terus semayang. Jangan qada tak mau. Ya, masuk waktu semayang kena semayang. Caranya, tuan-tuan ambil surat khabar yang besar tu, tuan-tuan bagi dua surat khabar tu. Jadi tuan-tuan ambil yang tuan boleh beli ke, tuan-tuan pergi cangkuk belakang rumah tu kan, kemudian kumpulkan, ambil waktu masuk je, waktu azan aja kita pun lalukan tanah gitu atas surat khabar. Kemudian bila dah lalu, kita bahagi dua. Yang sebelah ini kita tepuk untuk muka saja. Dah habis dah tepuk untuk muka. Yang sebelah yang tak guna lagi tu guna untuk yang tangan saja. Jadi tayamum ni hanya 2 kali tepuk saja. Sekali untuk muka, sekali untuk tangan saja. Jadi yang dah guna tu, yang kita dah tepuk yang pertama untuk muka dipanggil tanah kawasan daerah tu yang sebelah yang pertama ni dipanggil tanah debu yang mustamal. Dan guna dah. Habis mustamal dah. Yang mutlak sebelah ni kita guna untuk yang tangan pula. Jadi itu peraturan yang kita nak guna. Jadi debu ni dia lalukan saja, tidak ada banyak masalah ya. Yang keempat, tidak boleh menggunakan air dengan sebab sakit. Yang kelima, suci daripada najis. Jadi ini 5 syarat-syarat tayamum ya. Okey, kita tengok syarat tayamum. Nanti saya akan cerita orang yang daimul hadas macam mana. Syarat tayamum, niat yang pertama ialah sahaja aku bertayamum untuk membolehkan aku mengerjakan solat. Kalau dia berniat untuk bertayamum untuk tawaf, dia kena sebut sahaja aku bertayamum untuk membolehkan aku mengerjakan tawaf. Dia kena sebut apa benda yang dia nak buat. Ya. Kalau nak buat untuk baca Quran, dia kena cakap untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Jadi semua amalan kena sebut. So tayamum ni dia spare part dia. Spare dia. Bukan macam kereta, kita ada kereta, ada 4 tayar yang utama tengah guna. Yang tayar spare di belakang tu, itu tayamum. Untuk pakai tentara je. Lepas tu dah sampai jumpa kedai, masuk tayar yang dah yang kita pakai selalu. Yang spare simpan balik mula. Ya, sebab dia kecil sikit saiz daripada tayar yang biasa ya. Yang kedua, menggosok muka, mengusap muka dan kedua tapak tangan, 2 pergelangan tangan ya, sampai ke siku sekali dengan debu yang suci. Okey, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan saya tunjuk sekali lah ya. Berkenaan untuk rukun wudu ini, untuk tayamum kita bahagi 2 tadi, surat khabar. Bahagian yang pertama tu kita tepuk, kita buka akan kita punya cincin. Cincin masa tepuk untuk muka dia tak wajib buka lagi. Sebab tepukan yang pertama tu hanya untuk muka, basuhan muka, untuk sapu muka. Jadi tak apa saya pakai cincin untuk tepukan yang pertama. Jadi tepuk yang pertama sunatnya kita ajak dulu, buang debu-debu yang besar-besar pada batu tu. Kemudian kita lalu daripada atas, tarik daripada atas sampai ke bawah. Habis satu. Jadi dah habis satu. Untuk tepukan yang kedua ni kita kena buka cincin. Kalau ada jam, kita kena buka jam. Ya. Jadi cincin tu dah buka, dan masa nak sapu ni jangan sapu di atas tempat yang kedua yang kita nak tepuk ya. Kemudian tepukan yang kedua tuan-tuan, yang kedua ni kita ayak dulu dan kita lalu begini. 4 jari kita akan guna tangan kiri untuk menyapu tangan kanan. 4 jari yang pertama, yang ni 1 2 3 4 telunjuk sampai ke kelingking, kita sapukan. Kita kena tarik daripada atas, tarik ke bawah. Ya, tarik saja, tarik sahaja. Yang mana ibu jari ni jangan sentuh.
Jangan guna lagi yang ibu jari ni, biarkan. Guna 4 jari je. Sampai di belakang, sampai di belakang siku. Kemudian baru kita guna satu jari yang belum guna tadi, ibu jari. Dan kita tolak dia ke depan sampai bertemu macam rama-rama ni. Sampai bertemu begini. Sampai bertemu di belakang kuku jari ibu jari yang sebelah kanan. Jadi itu dia punya proses. Dia sebab apa tuan-tuan? Di bahagian belakang kita guna 4 jari. Bahagian atas tolak kita guna 1 jari saja. Sekali tolak aja, jangan tenyeh gitu. Dia tarik sekali, tolak sekali. Tarik sekali, tolak sekali. Sekali saja. Kemudian kita nak guna yang untuk yang sapu sebelah kiri pula. Kita tarik, maknanya daripada atas kita tarik 4 jari. Guna 4 jari dulu. Satu ni simpan. 4 jari ni kita tarik daripada atas, tarik sampai ke siku. Satu ni jangan usik, kemudian tolak satu saja. Yang 4 ni jangan pegang, tolak sampai jumpa kepada dia punya kuku ibu jari sebelah ni. Jadi itu habis. Jadi itu saja. Tarik, tolak. Tarik sebelah sini, tolak. Itu. Ini itu proses. Kalau ada lah aksesori pada badan-badan kita ni, tanggalkan. Dan tak semestinya kena pada semua tuan-tuan. Sebab apa kita tarik sekali, tolak. Dia hanya menggantikan saja, ya, sebagai isyarat kita bersungguh-sungguh nak bersuci pada mata Allah. Itu yang dia punya falsafah dia, ya. Jadi ini memang dah sukar dan dah susah lah. Dan tayamum ni tuan-tuan dilarang sama sekali untuk jemaah yang naik kapal terbang guna tayamum di atas. Tak boleh guna sebab dia akan sumbat pada penghawa dingin. Nanti tak sampai ke sana, ke bawah pergi. Ya, ada dia punya. Sebab itu tuan-tuan, satu ketika masa pernah jemaah haji, dia biasa ambil wudu. Tiba-tiba dalam kapal terbang nak semayang, tak boleh ambil wudu. Jadi semua satu kapal tu diam-diam dia pergi ambil wudu, ambil tu sendiri-sendiri. Dia diam-diam semayang kan. Jadi dalam bilik air tu dia ada had dia. Dia ada pintu dia tu, ada had panjang gitu je. Masuk orang demi masuk semua orang dah hampir sampai dekat nak melimpah keluar daripada tandas yang sedia ada. Apa dikesan tuan-tuan? Tandas tu kalau sekiranya dia melimpah sampai ke lantai kita punya tempat si duduk tu, dia keluar sikit, bawah tu semua wire belaka. Itu dia punya kesan dia. Sebab itu kawasan tu para mugara dia tengok saja benda tu, dia kata ni kan semua sekali habis ni. Dia ambil cebok pakai cawan yang kecil tu, masuk dalam mangkuk tandas tu balik. Cebok masuk balik. Sebab nak mengelakkan daripada air tu melimpah keluar sampai ke luar tandas yang sedia ada. Kalau dia keluar saja daripada kawasan tu, dia pecah je sampai bawah, menyerap ke bawah. Kalau kapal terbang tu begini tuan-tuan, air tu dah berkocak sampai keluar, bawah tu penuh dengan alat-alat yang automatik yang wire ni dia akan ditapintar dan sebagainya. Susah. Jadi sebab itu debu nak ambil semayang dalam kapal terbang, tuan-tuan tak payah ambil, ya. Tuan-tuan guna macam biasa. Kalau masalah besar lagi berat dengan nyawa kita dan sebagainya. Jadi kita ikut hukum yang sedia ada. Kita semayang dalam penerbangan tu hanya hormat waktu saja. Kita tak payah ambil wudu. Kita masuk tu, kita bersih-bersih. Kita ni rasa macam tak sah je, tapi kita nak tengok pada pandangan Allah yang kita nak pegang. Kita ambil hukum yang sekurang-kurangnya untuk darurat yang kecil berbanding dengan darurat yang lebih besar, ya. Okey, seterusnya tuan-tuan, saya kira perkara begini dah selesai dah. Okey. Yang ketiga, pertama tadi wudu, yang kedua tayamum, yang ketiga sahibul jabirah. Yang ini orang yang simin. Ini banyak berlaku tuan-tuan, ya. Sebelum saya nak pergi sahibul jabirah ni, saya nak cerita tentang yang daimul hadas tadi. Orang yang kencing tak tos, orang yang dia teragak-agak masih lagi suci ke masih lagi haid. Pun ada juga dia tak tahu dia punya tempoh dia. Jadi orang yang sentiasa berhadas ini, dia punya wudunya sama macam orang tayamum. Kalau sekiranya orang yang daimul hadas, dia dah azan berkumandang, dia punya kencing tu tak tos ataupun sentiasa mengalir. Jadi macam mana tuan-tuan, dia nak ambil semayang sebelum azan berkumandang, tidak dibenarkan. Jadi wudunya automatik batal.
dia sama macam tayamum. Wudu orang yang sentiasa berhadas ni, dia satu fardu untuk satu wudu. Satu wudu untuk satu fardu saja. Bermakna kalau dia pergi masjid untuk sembahyang fardu zuhur, ya pada hari itu, dia kena tunggu azan di Masjidil Haram tu dah berkumandang, barulah dia masuk bilik air, bersihkan dia punya kemaluan dia, kemudian pakai pampers, pakai spender tutup. Kalau yang ada belun, pakai belun, ya, dia tutup. Kemudian dah najis itu tak mengalir keluar, maknanya duduk dalam pampers itu saja, barulah dia ambil wudu. Maknanya dalam tempoh ambil wudu tu, air kencing tu masih keluar, dia anggap masih terpelihara. Dia ambil wudu dengan sempurna, kemudian dia pun berjalan pergi ke Masjidil Haram, solat. Habis solat fardu zuhur, automatik batal. Dia maknanya satu fardu, satu wudu ni untuk orang yang sentiasa berhadas, satu fardu ya, untuk satu wudu, satu wudu untuk satu fardu sahaja. Dan beberapa sunat. Selepas tu kalau dia nak sembahyang sunat sebelum selepas, nak baca Quran dibenarkan. Tapi nak guna fardu yang berikutnya, kena tunggu masuk waktu asar, azan, masuk buat cara yang pertama balik. Masuk bilik air, cuci kemaluan dia bersih, kemudian pakaikan balik, kejapkan, kemudian baru ambil wudu semula. Dan wudu ini akan guna pakai hanya untuk satu fardu asar saja. Dan sembahyang sunat sekiranya dia nak pakai. Habis saja sembahyang, tak ada sembahyang sunat dalam asar lepas itu, dia terus batal. Maknanya itu saja. Ya, jadi itu kelakuan bagi jemaah yang dalam keadaan berhadas. Jadi tuan-tuan, sekiranya orang yang dalam keadaan hadas ini, yang kencing tak tos, yang kentut tak boleh nak kontrol apa semua, dia pun kena pakai begitu juga keadaan dia. Satu kes di Madinah, dia berlaku, dia pergi sembahyang Masjid Nabawi. Dalam Masjid Nabawi itu, maklum masuk dalam Masjid Nabawi ini, bila dah terkentut dalam Masjid Nabawi, dia duduk kentut. Jadi nak pergi ambil sembahyang ni susah. Dia pun merampus marah. Apa le punggung ni, masa ni dia nak kentut. Lepas tu tuan-tuan, dia punya kentut keluar pret tak boleh henti. Sampai 2-3 hari dia pun pening. Ya Allah, nak sembahyang susah semua, dia nyesal semua. Jumpa ustaz, saya ni kentut tak boleh kontrol dah. Sebelum ni jadi ke? Tak jadi. Apa pasal? Dia pun cerita. Dia kata mulut ni jahat benar. Mulut ni, dia kata tak apa, pergi Masjid Nabawi balik semula, pergi berdoa buat solat sunat taubat, sunat hajat. Lepas tu minta maaf pada punggung tu lah. Lepas tu insya-Allah okey, tak ada apa. Dah diam aja kes tu. Ya, tuan-tuan jangan marah ni, badan kita ni dia pun makhluk juga, dia dengar. Ya. Itu dugaan pada kita lah. Setiap orang ni dugaan dia lain-lain, ya. Insya-Allah lah ya. Cubalah ikhtiarkan. Jadi kentut pun gitu juga. Kalau air mazi ke air mani ke, begitu juga keadaannya. Satu wudu untuk satu fardu sahaja. Cuma tuan-tuan, kalau sekiranya bermakna satu fardu, tuan-tuan guna untuk tawaf umrah dengan wudu itu, boleh tak guna untuk sembahyang fardu lepas itu? Kalau dah guna tawaf untuk tawaf, jawapannya tak boleh. Kalau sekiranya tuan-tuan kita pergi ke Masjid Tanaim, tuan yang umrah, balik saja, kita terus tawaf. Habis tawaf, terbatallah wudu itu. Bagi orang yang sentiasa berhadas ni, ya, orang yang sentiasa berhadas, tak boleh kontrol tadi ni. Bagi orang yang biasa ni bolehlah guna, sebab dia power lagi tu. Dia boleh, dia sihat lagi. Jadi bila dia dah guna untuk tawaf, tiba-tiba azan berkumandang, jadi dia pun terus saja sembahyang. Dia kata inilah peluang kena duduk depan Kaabah nak sembahyang. Sembahyang itu dianggap tidak sah kerana tidak ada wudu. Ya, dia kena ambil wudu semula, kena balik, kena cuci balik semua yang ada tu. Ya, dia boleh tak? Ada juga orang tanya, boleh tak ustaz untuk ambil wudu yang kedua? Dia tak payah buka nak cuci. Jawapannya kena buka kemaluan dia, cuci semula balik, pakai balik, wudu semula balik. Dia kena buat daripada awal sehingga habis dan pastikan masuk waktu solat tersebut. Itu dia. Jadi berat juga untuk orang yang sentiasa berhadas. Pampers dalam pakai ihram tidak dibenarkan. Dia perbuatan itu, perbuatan memakai ihram tu larangan ihram. Ini dikenakan dam di situ.
Ya, tetapi dia darurat, dia dimaafkan, tetapi dam tetap kena bayar. Kita tak kena macam orang yang pakai uzur, dia lututnya longgar, dia kena pakai nigat. Dia pakai nigat tu, dalam kena pakai tu larangan ihram, haram pakai, tetapi dia darurat ketika tu, dia kena dam tetapi tidak berdosa kerana darurat tu dia pakai. Ya saya. Pampers yang baru yang tak ada lekat dia. Pakai yang baru. Maknanya yang dah guna pakai tu, ya, tengok ada najis di situ, bermakna sudah tergunalah. Maknanya tangan pakai pampers yang baru. Kalau sekiranya belum tengok suci bersih apa semua, tak ada kesan air dan sebagainya, tangan basuh kemaluan tu, sarung semula. Tu dia punya najis, tanggungan najis begitulah, ya, keadaan. Wallahu a'lam. Okey. Yang ketiga, wuduk sahibul jabirah, yang pakai tangan ni, ya, yang basuh. Jadi maksud makanya menyapu air di atas balutan. Tuan-tuan yang bersimen ini, kita nak ambil wuduk bila sampai pada basuhan, kalau tangan tu kena, tak payahlah kita nak gunting simen itu untuk sapukan di bawah. Jadi boleh kita nak sapu sahaja di atas simen itu, kerana nombor 2 dikiaskan kepada hukum menyapu di atas khuf, iaitu sarung kaki. Ia sarung kaki kulit yang digunakan untuk sesetengah tempat yang mempunyai musim sejuk dan pakai serban. Orang yang pakai serban, sebagai serban, bila nak basuh rambut, dia tak payah buka serban tu, dia terus saja sapu di atas serban pun boleh. Ya. Yang kedua, yang pakai slipper, bukan slipper, pakai stokin kulit. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, boleh beli satu kasut yang ada zip di tepi itu, iaitu dipanggil khuf. Ya, jadi tuan-tuan nak pakai itu, tak payah sapu di bahagian kaki, tak payah buka stokin itu, sapukan di bahagian atas saja. Sama dengan kes dua ni dikiaskan untuk orang yang pakai simen. Cuma syaratnya tuan-tuan, nak pakai stokin kulit tu, pastikan wuduk yang sedia ada sah tu dah ada dah terpakai di bahagian dalam. Ya. Jadi saya dulu di Mesir tuan-tuan, musim sejuk, waktu isyak malam, kita ambil wuduk sembahyang isyak, kemudian pakai stokin kulit tu, pakai zip, tidur. Besok pagi nak sembahyang subuh, sejuk punya tuan-tuan, kadang 5 darjah Celsius, kosong dia, sejuk lah. Jadi nak pakai, nak kaki nak bagi kena tu, ya. Jadi kita ambil wuduk muka, tangan, rambut, telinga, kemudian masa sampai kaki, kita ambil pegang jahit, kemudian kita sapu di atas stokin itu. Bermakna sudah pun terbasuhlah di bahagian bawah kasut tersebut. Sama dengan orang yang memakai balutan simen bagi anggota-anggota wuduk yang kena, ya. Jadi hal yang sama berlaku pada tempat yang patah, yang disimen, balutan kepala, tempat yang berdarah keluar, dia pakai, bukan pakai simen tapi dia pakai gam begitu, ya. Balutan kudis, balutan luka, ya, pembedahan dan sebagainya. Kalau yang kecil-kecil tuan-tuan ambil selotip, kemudian sapu di bahagian atas dia. Jadi supaya jangan kapas tu menyerap basah sampai ke bawah tu pula, dia ada jangkitan dan sebagainya. Jadi hukum memakai, ya, wuduk sahibul jabirah ni pakai simen ini, perlu membasuh anggota wuduknya pada sihat. Yang sihat sampai ni kena basuh macam biasa. Jangan tempat sakit ambil wuduk dan basuh itu je. Ambil wuduk macam biasa. Kalau kata yang simen tu tangan, basuh dulu, ambil wuduk, niat, kemudian basuh muka, kemudian bila tengok kawasan yang bersimen itu, yang dapat, yang tak sampai simen tu, kena basuh tangan, basuhlah yang ada. Kalau di sini ada sikit, basuhlah sikit, ya. Perlu membasuh anggota wuduk yang sihat terlebih dahulu, kemudian barulah sapu di bahagian atas dia, atas simen tersebut, kemudian baru basuh yang tangan kiri, basuh rambut, kemudian basuh telinga dan basuh kaki. Kemudian digalakkan untuk i'adah, ulang solat yang dilakukan dengan wuduk sahibul jabirah yang diputuskan di Melaka muzakarah yang ke-20 dahulu, ya. Ini kita bukan mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i yang muktamad. Ini pandangan yang nombor 2 dan berikutnya. Pandangan yang muktamad dianggap kena ulang balik semula, ya. Tapi ini kita pegang, kita dah ada muzakarah ni, kita boleh pakai sembahyang tu, digalakkan saja untuk kita ulang. Okey. Ya. Okey. Jadi saya teruskan pada solat tuan-tuan.
Ya, kita ambil dalam 10 minit lagi, kemudian kita rehat ya sekejap. Kita masukkan kepada tajuk bahagian solat. Selepas ini kita nak tengok tajuk solat yang penting, dan yang keduanya sembahyang jamak dan qasar. Sebab jamak dan qasar ni memang kita akan banyak gunakan ketika mana musafir nanti. Jadi solat ini ialah tuan-tuan satu ibadah yang menghubungkan Allah dengan kita, mengandungi perkataan, qaul dan perbuatan yang dimudahai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Jadi tuan-tuan, kita lihat syarat sah solat. Nombor 1 Islam, kedua berakal. Ya, kalau orang yang gila semayang itu tak jadi. Ketiga, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ni ialah wudu. Hadas besar ialah perlu diselesaikan dengan mandi wajib. Mandi wajib ya. Hadas kecil ni kita kena selesaikan dengan berwudu. Jadi tuan-tuan, ya, kalau kita nak mengangkat hadas kecil ni perlu berwudu, nak mengangkat hadas besar perlu mandi hadas besar ya. Sekiranya ada air kedua. Kalau tiada ada air, gunakan tayamum kedua benda ni. Yang keempat, suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat. Tempat solat, masa kita solat, pada badan tidak ada najis, pada pakaian tak ada najis, dan tempat sujud berdiri tidak ada najis. Sampai di sana nanti tuan-tuan, kita akan sembahyang di atas slipper kita. Slipper. Kita berjalan, tak sampai masuk Masjidil Haram, tiba-tiba bila dah tu imam kata as-salatu 'alal amwat, sembahyang ke atas jenazah. Kita pun tengah berjalan nak balik ke hotel. Kita pun berdiri. Sembahyang jenazah ni tak ada rukuk, tak ada sujud, tak ada apa kan. Berdiri je. Tuan-tuan, kita buka aja selipar kita. Kita berdiri di atas selipar kita. Allahu Akbar, sajaku sembahyang kata jenazah itu, Allah Ta'ala takbir. Itu sembahyang habis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 4 kali takbir, bagi salam. Jadi kita tak payah nak cari sejadah ke apa, duduk atas selipar kita je. Ya, tak ada masalah. Bukannya kita lainlah kalau kita terbalik dengan selipar kita, diri atas tapak kaki selipar kita tu, itu memanglah naik lah tu. Kira tak cukup suci daripada tempat ya berdiri. Kalau semayang kita, semayang fardu kita berdiri semua tuan-tuan, nak semayang atas selipar tu pun tak apa. Maknanya suci daripada tempat ya najis tu. Yakin masa waktu bagi semayang syarat sah solat. Kemudian kena menghadap ke arah kiblat dan menutup aurat. Masa solat itu menutup aurat. Yang ke-8 mengetahui fardu dan sunat. Ini penting tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tajuk solat, tajuk wudu yang kita bincang hari ni, balik nanti kita kena cari buku-buku ni balik baca. Nombor 8 ini bermakna syarat sah solat. Kalau nak semayang tu sah, kita kena tahu dalam semayang tu yang manakah fardu, manakah rukun semayang, manakah sunat abad, manakah sunat hay'ah, manakah dia. Kalau kita semayang tapi kita bila sebut i'tidal, kita pun menong aja, sunat ke rukun ke, kita pun blank, kita pun pening betul itu mana. Kalau orang tanya, dia tanya kan, i'tidal ni rukun semayang ke sunat semayang, sunat abad ke sunat hay'ah, lagi pening. Tanya, dia kata diam lama kan. Jadi syarat sah semayang perlu tahu manakah fardu, manakah rukun, mana sunat. Bermakna yang tak tahu ni semayangnya tak sah. Itu maknanya. Jadi kena tahu semayang ni manakah rukun, yang manakah yang sunat. Nanti kan kita tunjuk yang mana rukun, yang mana sunat. 9, tidak melakukan perkara yang membatalkan solat. Perkara yang membatalkan solat nanti kita akan tengok. Okey, kita tengok rukun yang 13 ni. Inilah dia kunci tuan-tuan. Yang mana rukun, yang mana fardu, yang mana sunat. Nombor 1, niat sembahyang. Saja sembahyang fardu subuh kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Kalau orang tanya apa dia, ni rukun solat. 3, berdiri bagi yang mampu. Bagi orang yang berdiri, tuan-tuan datang berjalan, sembahyang boleh tak dia takbir terus-terus duduk? Jawapannya tak usah sembahyang ni. Orang yang datang berjalan, tiba-tiba terus takbir duduk, sembahyang fardu, tak boleh. Tak boleh. Dia kena tengok dia ni yang tak boleh apa. Tak boleh, katakan dia tak boleh nak lutut sakit, tak boleh nak sujud, nak naik pada rakaat yang berikutnya. Jadi rakaat pertama kena ikut berdiri, kena, sebab dia rukun bagi orang yang solat, berdiri bagi yang mampu, kena berdiri dulu. Kalau hatta orang yang sembahyang atas
sampan tu berombak, dia pun nak tumbang. Takbir kena berdiri tak? Bagi orang mampu, dia kena berdiri. Bila ombak tu dah kuat, dia terus duduk. Baru dia terus duduk. Jadi takbir tu bagi orang yang mampu berdiri, dia kena berdiri dulu. Sebab dia rukun dalam solat. Kena semayang berdiri. Ya. Sebab tu kalau orang yang sakit kepala lutut, tuan-tuan, ambil kerusi letak belakang, kita takbir Allahu Akbar, rokok macam biasa, masa sujud duduk atas baru sujud. Ya. Kalau yang tak boleh nak bangun, dia tak boleh begitu. Jadi dia kena jaga berdiri. Bagi yang berkemampuan kena ikut. Yang keempat, membaca suratul Fatihah. Ni daripada suratul Fatihah ni ada 156 huruf. Saya tak payah saya tanya tuan-tuan. Nanti kerang 156 huruf ni tuan-tuan, ada 14 tasydid. Iyyaka ada tasydid tu, yang W tu kan. Ada 14. Jaga ke semua perkara ini dengan betulnya. 5. Rukuk dengan tamakninah. Ya, dengan tamakninah bermakna tenang dan tertib, tidak terburu-buru. Jenis yang tak ada tamakninah ni begini tuan-tuan. Saya bagi contoh ya. Dia berdiri, masa qiyam, kemudian rukuk, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu dia. Itu tak ada tamakninah. Tamakninah ni dia macam spring dia punya badan. Macam akrobatik je. Dia punya pergerakan dia tanpa henti. Dia kena tamakninah ni tenang sekadar 2-3 saat, kemudian sami Allahu liman hamidah. 2-3 saat baru dia pindah pada rukun yang berikutnya. Jadi dia kena tamakninah ni dia berhenti tu tuan-tuan. Jangan menggerakkan pada semua anggota. Kalau dia tengah sami Allahu liman hamidah, dia tangan bergerak lagi, kemudian Allahu Akbar, bermakna dia tak ada tamakninah. Tamakninah ni dia tenang pada perlakuan tersebut dan tidak bergerak anggota-anggota badannya, ya. Yang ketujuh, sujud 2 kali serta tamakninah. Nombor 6 tadi i'tidal tuan-tuan. I'tidal ni termasuk dalam rukun, bukanlah sunat. I'tidal ni termasuk dalam rukun solat, bukannya sunat, ya. Kalau boleh jawab tu boleh dah tu, ya. Duduk antara 2 sujud dengan tamakninah. Tamakninah ni ada 4 benda. Rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara sujud. 4 benda ni kena jaga tuan-tuan, ya. Yang ke-9, tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubah. Tuan-tuan kena baca at-tahiyyatul mubah sebab ada tasydid tu ada 2. Jangan baca at-tahiyyatul mubah. Ya, at-tahiyyatul mubah. Ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawat sampai habis, ya. Jadi jangan baca at-tahiyyah tu maknanya ada tasydid, hurufnya tertinggal. Tuan-tuan kita baca sama, cuba. At-tahiyyatul mubah. Sekali, 1 2 3. At-tahiyyatul mubah. Jadi itu dia punya perkataan dia. Tuan-tuan balik nanti tengok mana tasydid yang ada pada 2 kalimah. Dia bacaan mula tu. Kadang-kadang kita semayang, kita dengar orang sebelah baca, dia baca longgar sangat, hurufnya tertinggal dan sebagainya. Jadi bacaan tasyahud akhir ni kalau tertinggal tasydid tu bermakna tidak sah, ni rukun, ya. Kemudian 11 selawat kepada Nabi, dan dalam tasyahud akhir 12 memberi salam. Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum, dia Assalamualaikum. AS ada, Assalamualaikum. Kemudian 13 tertib, ya. Jadi tuan-tuan, inilah dia 13 perkara rukun, yang mana tuan-tuan kalau saya pisahkan rukun ini, dia ada rukun qauli, rukun yang bercakap ada 5. Apa 5 rukun yang bercakap? Yang pertama nombor 2, takbiratul ihram. Yang kedua nombor 4 tu membaca suratul Fatihah. Yang ketiga dia membaca tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubah tadi, ya, sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan sebut nama Nabi kita Muhammad. Dia ada 2 satu juga. Jangan sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ada wajib guna tu. Jadi tuan-tuan kena teliti balik, tengok. Jadi dah ada 4, ya. 4-nya selawat kepada Nabi. Habis kedua kalimah syahadah tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang 4 rukun qauli, dan yang kelima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 5 rukun qauli kena bercakap.
yang perlu didengari oleh telinga kita masing-masing. Jadi 5 rukun qauli ya. Okey, jadi yang selain daripada 13 perkara itu dipanggil sunat aba'ad. Sunat aba'ad ini sunat yang penting. Ya, sunat yang berat, sunat yang penting. Kalau anggota badan ni dianggap tangan kaki. Ya, tangan dan kaki yang penting. Kalau tertinggal sunat kita sujud sahwi. Apa dia? Nombor 1 tahiyat awal. Tahiyat awal pada rakaat yang kedua. Ya, pada sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Sembahyang subuh tak ada tahiyat awal, tetapi ada pada takbir rakaat kedua ada doa kunut. Jadi pada setiap sembahyang dia ada ya sunat aba'ad ini. Yang kedua membaca selawat ketika tahiyat awal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga membaca kepada Ali Muhammad. Tuan-tuan baca Ali Muhammad. Ali ni maknanya keluarga. Sebab itu tuan-tuan kalau buka dalam Al-Quran ada surah Ali Imran. Bukan surah Al-Imran, surah Ali Imran. Maknanya ialah keluarga Imran. Keluarga Imran. Keluarga Ali ni ialah keluarga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ali itu keluarga. Sebab itu kita kena sebut dalam kunut ke dalam tahiyat kepada keluarga Nabi dan keluarga Nabi juga, ya. Jadi kena baca selawat kepada kedua-duanya. Kemudian yang keempat membaca doa kunut pada solat subuh dan solat witir pada malam 16 hingga 30 Ramadan. Jadi sunat aba'ad ini ada 4 perkara inilah dikumpulkan pada 2 kes. Pertama tahiyat awal, tasyahud awal. Yang keduanya pada bacaan kunut, ya. Kunut panjang, kunut pendek tuan-tuan ulang. Tuan nak baca yang mana pun boleh. Tapi masa di Masjidil Haram tu nanti bacaan doa kunut ni ada tak di sana? Tak ada. Kita makruf tahu dah. Jadi tuan-tuan kalau sekiranya kita nak baca, kita baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait sebelum imam bangkit daripada sujud. Jangan bagi imam tu bangkit sujud, kita ikut dia jadi rosak sembahyang kita. Kita kena ikut dia, bacalah yang pendek-pendek. Allahumma ighfir lana ya ghafur ke Allahumma astur auratana ya sattar. Bacalah macam-macam doa pun boleh. Tak apa. Ya, yang biasa kita baca doa pun panjang ke pendek ke. Dan lain tu tak baca pun tak apa, tak kisah. Sunat aba'ad. Sampai di sana tuan-tuan, kita ikut keadaan di sana. Saya pernah bawa jemaah seorang daripada imam di Masjidil Haram datang ke masjid pada pukul 8 tahun lepas, pada 16 Ramadan tahun lepas. Dia sampai sini, kita tengok dia imam sana, dia baca tak doa kunut. Dia baca doa kunut pun dia baca. Mana dia bila sampai ke Malaysia, dia ikut keadaan di Malaysia. Kita pun kalau kita sini baca doa kunut sampai Masjidil Haram, tak bolehlah kita desak imam Masjidil Haram suruh baca doa kunut. Kita kena ikut tempat dia, kandang dia. Tempat kita, dia datang sini, dia baca doa kunut. Lepas sembahyang dia wirid. Tengok wirid panjang daripada yang biasa tu. Kalau di sana tak ada. Jadi sebab itu kalau setengah jemaah kita yang pergi Masjidil Haram, balik Masjidil Haram, dia terus taksub. Dia kata, buat apa doa kunut? Buat apa wirid lepas sembahyang? Dia ambil kata, ni Masjidil Haram tak baca. Dia pun habis, keluar. Dia keluar kan. Buat apa buat gitu. Pilihlah, doa lah. Sebab kita duduk di tempat kita, kita ya doa yang makbulah fi duburis solat. Nabi pun kata doa yang makbul itu berada belakang daripada sembahyang fardu. Jadi kebullah keluar. Ya, kecuali lah kalau kita memang hari-hari khatam Quran 30 juz sehari semalam kita khatam, kita nak buat macam tu tak apa. Sebab kita amalan kita sikit. Jadi yang sikit tu kita kualitikan yang ada. Ini kita nak ikut yang orang tu hebat Al-Quran tu, balik rumah dalam perjalanan dalam kereta dia Quran saja penuh, ya. Jadi kita tak boleh kita nak jadi imam tu datang sini dia wirid macam biasa, doanya macam biasa. Jadi ya kena ikut keadaan lah tuan-tuan, ya. Jadi sunat hay'ah ni tuan-tuan sunat yang perhiasan, ibaratnya macam perhiasan. Saya kalau tuan-tuan saya nak ibaratkan, kalau semajang kita ni macam satu badan manusia, kita dalam kubur nanti bila kita mati, yang
menjadi rakan kita dalam kuburan tu ialah solat dan puasa. Kalau lengkap kita punya defend, kita punya apa, solat dengan semayang, solat dengan puasa ni dia akan defend kita, dia akan pertahankan kita. Amalan kita ni akan pertahankan depan malaikat nanti. Dia ni jaga semayang, dia ni buat macam ni. Jadi semayang tu sudah tentu yang sempurna. Sebab tu kalau setiap kali semayang, bermula daripada wuduk, kita kena tengok satu partition, satu bahagian demi bahagian. Jangan terus langsam aja kita nak cepat. Bila kita semayang, yang 13 perkara rukun solat tadi diibaratkan kepala, tuan-tuan. Kalau saya pancung kepala tu, maknanya badan ni ada roh tak? Tak ada, dah habis. Sebab tu kalau kita semayang Allahu Akbar, 13 rukun tu, kalau kita tak jaga, bermakna kita pancung satu badan semayang, satu amalan semayang tu akan terbatal. Sebab tu 13 rukun tu, rukun semayang tu diibarat kepala. Kalau kepala ni tak ada, bermakna dalam kubur nanti tinggal kita seorang aja. Solat mana solat? Rupanya tak ada. Sebab kepalanya tak ada. Sebab bila masa kita semayang, kita tak jaga rukun-rukun dia. Itu makna dia. Jadi kesimpulan dia, solat ni, rukun yang 13 perkara tu ibarat kepala. Penting sangat dalam jasad seorang manusia. Manakala sunat ab'ab, dia anggap tangan, 2 tangan dan 2 kaki. Sesiapa yang tak jaga sunat ab'ab, 2 perkara je, tahiyat awal dengan kunut. Siapa tak jaga 2 perkara ni, bermakna dalam kubur nanti yang jaga defend kita, yang pelihara kita daripada dipukul, dia apa semua dalam rotan kan, dalam kubur, yang pelihara kita ni ialah jasad semayang itu yang ada kepala. Kalau kita tak jaga sunat ab'ad, bermakna tangan dan kakinya tiada. Yang ada kepala dengan badan bulat je. Bulat je, kepala bulat, badan pun bulat. Dia nak tahan pun tak boleh, tak kuat. Sebab itu sunat ab'ad ni kena, sebab tu saya kata tadi, sunat ab'ad adalah sunat yang penting. Kalau tak buat, tuan-tuan terlupa sengaja, tuan-tuan kena ganti dengan sujud sahwi. Itu peraturannya. Jadi penting. Kalau sekiranya sunat ab'ad ni, sunat haya'ah pula. Sunat haya'ah ni perhiasan. Pada badan kita ni ada pakaian yang cantik, ada cincin, ada jam. Jadi kalau bangkit di dalam kubur kita tu, solat dalam keadaan yang segak-begak cantik, bermakna rukun solat kita jaga, sunat ab'ad kita jaga, tangan kaki dia ada, dan hiasan badan dia, pakaian dia, dia punya alat ketenteraan ke apa ke, ada semua. Nak jaga kita ni, bermakna solat kita tu dalam keadaan sempurna. Kalau tak ada ni tuan-tuan, bermakna tak cukup. Ya, jadi saya rasa itu saja tuan-tuan. Sunat ab'ad ni, sunat haya'ah ni banyak. Sunat haya'ah ni, tuan-tuan duduk iftirash ada, masa rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, masa sujud, bacaan-bacaan semua tu, itu termasuk dalam doa iftitah, baca auzubillah, amin, dan semua amalan-amalan yang biasa kita dengar tu, itu adalah perkara yang menyempurnakan sembahyang. Perkara makruh, saya habiskan solat dia sekejap lagi. Perkara makruh, ya, jangan dekat makan tuan-tuan baru kita nak sembahyang, bacaan jahar, ya. Okey. Perkara yang membatalkan wudu, ini yang penting. Berkata-kata dengan sengaja, bergerak 3 kali berturut-turut, tiba-tiba datang hadas kecil dan hadas besar, terkena najis, membuka aurat, terbuka aurat, berubah niat, tengah-tengah sembahyang dia berubah niat pula. Nanya, tak boleh ya. Sembahyang zuhur nak pindah sembahyang lain, tidak benarkan. Yang ketujuh, berpaling dada daripada arah kiblat. Makan minum walaupun sedikit, ketawa yang mengeluarkan suara, menangis sehingga mendengarkan suara. Nak nangis pun tuan-tuan, jangan nangis yang macam kita pergi sembahyang di luar negara sampai teroyak tu riau keluar, dengar suara-suara. Ya, dia nangis ni tahan suara tu, dia jangan bagi keluar. Kalau teresak-esak yang tak boleh kita nak kontrol tu, itu tidak membatalkan. Tapi menangis mengeluarkan suara tidak dibenarkan ya. Memanjangkan rukun yang pendek. Ni rukun pendek ni pun, contoh rukun pendek dalam sembahyang kita ni ada berapa rukun pendek? Jawapannya ada 2. Pertama, rukun pendek kita yang tak panjang. Pertama, i'tidal, jangan sekali-kali panjang, pendek je.
Yang keduanya duduk di antara dua sujud. Jangan panjang, dua je. Yang lain tu boleh rukuk panjang ya. Boleh dipanjangkan. Rukuk nak panjang lama mana pun tak apa. I'tidal tak boleh. I'tidal ni maksud i'tidal tak boleh dipanjangkan, jangan lebih daripada kadar bacaan surah Al-Fatihah 40 saat. Lebih 40 saat batal. Duduk antara sujud jangan lebih daripada bacaan doa tasyahud awal. Lebih kurang 40 saat juga. Jangan lebih ya. Nak panjang pada tempat yang lain daripada dua rukun pendek. Yang ke-12 tengah-tengah sembahyang urtan dan mendahului imam lebih daripada 3 pergerakan. Dia nak jadi imam, nak jadi ketua pula. Melawan tokek. Tak boleh ya. Jadi itu saja tuan-tuan. Nanti kita tengok solat jenazah insya-Allah lepas ni. Disambung sebentar lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.